Baik Ustaz, kita maklum ya bahawa ayah anda ya seorang kiai yang terkenal di Pasir Panjang ya, Kiai Bakaram. Dan kini sekarang anda sendiri ya menjadi seorang kiai ya yang bergelar mufti ya. Apakah ada sebarang kesinambungan ya antara Kiai Bakaram dengan Mufti Fatris Bakaram? Kesinambungan sebagai ayah dan anak adalah. Saya tidak pasti ya. Seperti mana yang Cik Daud katakan, ayah saya seorang guru agama. Agak ramai pelajar dan pengikutnya. Tetapi daripada kecil, saya ini dimasukkan ke sekolah Inggeris. Daripada tadika, darjah 1. Ya. Padahal kedua-dua abang saya daripada kecil lagi dimasukkan ke madrasah dan sekolah Arab. Apa sebabnya? Saya tidak pasti. Tidak pernah sempat bertanya kepada almarhum ayahanda saya. Tetapi itu yang beliau lakukan, ya, merancang agaknya untuk saya mengambil aliran yang berbeza. Ya. Tetapi selepas tamat peperiksaan sekolah rendah tahun 82, saya sendiri yang buat keputusan meminta kepada ayahanda untuk berpindah ke sekolah agama, ke madrasah. Jadi bermaksud yang memasuki aliran pendidikan agama ya, bukan sesuatu yang disuguhkan oleh ayah anda. Tidak dipaksakan, saya tak rasa dirancangkan. Tetapi sesuatu yang saya pilih sendiri pada umur 12 tahun tu. Dan saya masih ingat lagi ketika mula saya suarakan hasrat untuk ke madrasah, ayahanda saya tidak terus setuju. Malah dia bertanya berulang kali, berhari-hari lamanya, sehingga akhirnya saya masih tetap dengan keinginan saya untuk ke madrasah. Barulah beliau uruskan dan pindahkan saya ke Madrasah Al-Junaid pada ketika itu. Kenapa ya ketika itu, ketika di usia 12 tahun masih muda ya, ada suatu macam dorongan untuk anda untuk masuk ke aliran pendidikan Islam lah? Kemungkinan suasana keluarga, kemungkinan itulah visual yang saya tatapi setiap hari. Ayahanda saya mengajar di rumah kami sendiri, seminggu 4 kali, 5 kali. Maka saya rasa mungkin jiwa saya terpengaruh dengan apa yang saya lihat. Walaupun sebenarnya ada tekanan daripada sebahagian jiran dan saudara mara. Ya, bila ada yang membisikkan pada ketika itu, kenapa nak pindah sekolah Arab, kenapa nak masuk madrasah, apakah masa depan tu ada. Malah ada yang menyindir, kata nak makan apa kalau sekolah Arab. Ya? Malah ada yang kata jangan, sebab katanya keputusan sekolah rendah saya agak baik. Saya ditawarkan ke aliran Express Special pada waktu itu. Tetapi seperti yang saya katakan, kalau saya diberi peluang sekali lagi untuk mengulangi episod kehidupan itu, saya tak akan buat keputusan yang berbeza. Dan bila sebenarnya ya anda memutuskan dalam diri anda untuk menjadi seorang guru agama? Saya rasa tidak pernah sebenarnya dalam diri saya ini untuk khusus menjadi guru agama. Tapi sebab mungkin, seperti yang saya katakan, suasana keluarga, saya punya kecenderungan pada agama. Saya hendak belajar agama, saya hendak mendalami bahasa Arab. Kemudian saya masih ingat lagi, sehingga akhir saya habis dan tamat pengajian di Universiti Al-Azhar di Mesir pun, saya tidak mempunyai, kata orang itu, preference ya, ataupun pilihan-pilihan tertentu untuk bertugas sebagai apa pun. Saya kata saya nak belajar, habis belajar, kalau ada peluang saya sambung, baliklah. Pokoknya saya ingin berkhidmat. Dalam bentuk apa, saya tidak pasti pada waktu itu. Dengan sendiri bila pulang daripada Mesir, saya diundang oleh guru besar Madrasah Al-Junaid sebab ada seorang guru yang sakit, perlu pengganti sementara. Saya masuk madrasah. Jadi, perkara itu berlaku secara macam mana ya, kebetulan ataupun semula jadi. Saya menjadi guru sementara di Madrasah Al-Junaid, tidak dirancang, tidak saya datang memohon. Kemudian semasa menjadi guru, saya didatangi oleh beberapa pegawai majlis agama yang meminta saya berkhidmat di majlis agama. Saya tidak datang ke majlis isi borang, saya tidak menyahut iklan jawatan kosong, tetapi diminta untuk ke majlis agama. Tahun 97 saya diminta oleh Madrasah Al-Irsyad untuk menyumbang ke sana, dipinjamkan. Saya tidak ke sana dan tak bertanya tentang jawatan tadi, tak meminta. Pada tahun 2003, saya diminta oleh beberapa teman di Majlis Agama untuk kembali ke Majlis Agama, membantu pejabat mufti untuk ditadbir dan diuruskan. Sehinggalah sebenarnya
jawatan mufti ni pun tidak pernah saya impikan, tidak pernah saya minta, tidak pernah saya yang bertanya, boleh tak saya dipertimbangkan jadi mufti? Yalah, saya ingat bila saya fikirkan balik sekarang ini, saya ingat daripada mula saya habis sekolah sampai sekarang, semua pekerjaan itu pekerjaan yang ditawarkan kepada saya tanpa saya mencari. Wallahu a'lam, mungkin diaturkan Tuhan demikian rupa. Di tahap mana sekarang ya kematangan masyarakat Melayu Islam sekarang ini ya? Saya tidak mempunyai masalah sekiranya dalam ruang cyber masyarakat ataupun sebahagian masyarakat menyuarakan pandangan yang berbeza dengan pandangan saya yang mungkin mempersoalkan pendirian saya. Adakah anda orang yang akan mengharamkan satu-satu buku kerana buku tersebut tidak selari dengan pendirian kita di Singapura ini? Pada saya dia merupakan satu usaha yang sia-sia. Dan itu tidak membantu dalam memastikan masyarakat tadi terpandu dalam pemikiran agama mereka. Apa agaknya yang anda katakan ya kalau ada orang mengatakan kepada anda bahawa anda ni seorang opportunis? Saya dikatakan bersedia untuk mengambil alih mufti daripada Syekh Syed Nisa kita. Pada waktu itu timbul perasaan gerun yang amat sangat dalam diri saya.